Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Firdaus bin Anwar daripada kelas DIB 2A. Nombor matrik saya 17 DIB 20F2002. Ini kami akan membentangkan tajuk jenayah qisas serta hikmah di sebalik pensyariatan hukum ini. Baik, hukum qisas ataupun dalam bahasa Arab dipanggil qisas adalah sama seperti dengan hukuman hudud, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Contohnya, yang pertama, membunuh dibalas dengan bunuh. Yang kedua, melukakan dibalas dengan melukakan. Dan yang ketiga adalah mencederakan dibalas dengan mencederakan. Baik, antara kesalahan wajib yang dikenakan hukuman qisas adalah yang pertama, membunuh orang dengan sengaja. Kedua, menghilangkan atau mencederakan orang lain dengan sengaja. Dan ketiga adalah melukakan orang lain dengan sengaja. Baik, saya akan ambil contoh yang pertama. Yang pertama adalah hukuman qisas bagi membunuh dengan sengaja. Baik, hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Hikmah di sebalik qisas adalah Al-Quran tidak hanya mendatangkan hukum, namun menerangkan hikmah hukum. Untuk qisas, iaitu hukuman bunuh terhadap pembunuh, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagi kamu semua, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu semua bertakwa. Sadaqallahul azim. Hikmah pada qisas ialah ada kehidupan, iaitu hukuman ini menyelamatkan nyawa manusia yang lain. Dengan qisas, pembunuh akan berfikir banyak kali sebelum meneruskan niatnya. Dengan pelaksanaan qisas juga, mungkin orang yang disabitkan kesalahan bunuh dimaafkan oleh waris si mati, maka terselamat juga nyawanya. Baik, itu saja daripada saya. Saya teruskan dengan kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Akmal bin Majuri Rilan dengan nombor matrik 17 DIB 20F2017. Khasnya, qisas adalah hukuman yang adil dikenakan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Qisas juga terdapat rukhsah, keringanan, sekiranya si pelaku tidak mampu untuk menerimanya, dengan syarat dia perlu membuat diat. Maksud diat adalah salah satu bentuk hukuman yang dikenakan kepada si penjenayah sekiranya diberi kemaafan oleh waris si mangsa. Diat ini adalah sebagai pengganti kepada hukum qisas. Oleh itu, pesalah yang dibebaskan daripada hukuman qisas perlulah bertanggungjawab sepenuhnya kepada mangsa, kecuali mangsa atau warisnya tidak meminta ganti rugi. Yang pertama adalah menjamin kelangsungan hidup waris si mangsa. Sebagai contoh, apabila seorang isteri kematian suami, maka isteri dan anak-anak akan kehilangan punca nafkah. Oleh itu, diat yang dibayar oleh pembunuh dapat menggantikan nafkah yang terhenti disebabkan kematian suami. Sekurang-kurangnya, isteri dan anak-anak tidak kesempitan duit untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua, kepentingan diat yang kedua adalah mengurangkan penderitaan yang ditanggung oleh mangsa oleh kerana kehilangan atau kecacatan anggota badan disebabkan kecuaian atau kesalahan orang lain. Diat yang dibayar itu dapat membantu mangsa untuk menampung perbelanjaan rawatan atau mengurangkan beban kepada mangsa, lebih-lebih lagi apabila mangsa menggunakan anggota badan yang cacat itu untuk mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiq Nazmi bin Zainuddin. Nombor matrik saya 17 DIB 20F2003. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang hukuman qisas. Qisas bererti potong ataupun yang bawa erti dengan hukuman qisas akan terpotongnya segala jenayah yang terus berlaku di kalangan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 yang bermaksud, dan janganlah kamu
mengambil nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali atas sebab-sebab tertentu. Dan ada pun hadis daripada Nabi Muhammad SAW bermaksud tidak halal darah seorang Muslim yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan akulah pesuruh Allah melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, nyawa dibalas nyawa. Yang kedua, penzina yang sudah berkahwin dan orang yang meninggalkan agamanya dan jamaah. Antara kesalahan yang diwajibkan qisas ada banyak, tapi saya bagi 3. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh tanpa sengaja. Membunuh menyerupai sengaja. Dan yang terakhir, bunuh orang yang tidak bersalah. Syarat-syarat qisas ada 2, iaitu pelaku tu mestilah akil balik, dan pelaku tersebut juga bukan bapa, ibu, datuk dan nenek. Di antara hikmah yang boleh diambil daripada hukuman qisas ni, antaranya yang pertama ialah kita dapat membela nasib orang yang dizalimi. Dan yang kedua, dapat meredakan kemarahan waris mati atas kematian ahli keluarganya. Dan yang terakhir, akan apabila kisah ini dijalankan di kalangan orang ramai, jadi orang ramai akan mengambil iktibar lah apabila mereka melihat depan mata mereka hukuman kisah itu dijalankan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Hakimi bin Zuhaili dan nama matrik saya 17 DIB 20F2014. Hari ini saya akan menerangkan pengajaran dan hikmah mengenai hukum qisas. Pengajaran hukum qisas ini, kita janganlah membuat perkara yang dimurkai oleh Allah, dan kita janganlah buat perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kerana apabila kita membuat perkara yang dimurkai oleh Allah, kita akan mendapat dosa yang besar. Dan apabila kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, sudah tentu kita akan susah untuk masuk ke syurga. Antara contoh perkara yang dimurkai oleh Allah SWT apabila kita mencuri, kita dalam hukum qisas kita akan dipotong, dipenggal tangan sehingga terputus. Dan yang kedua, apabila kita berzina, bagi orang yang sudah berkahwin, kita akan direjam sehingga mati. Setelah kita mendapat hukum qisas, kita akan berasa malu dan sedar akan perbuatan kita yang telah dimurkai oleh Allah. Kerana apabila kita mendapat hukum qisas itu, orang awam akan melihat kita dan kita akan berasa sedar dan akan timbul rasa malu apabila kita melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sekian sahaja dari saya mengenai pengajaran dan hikmah hukum qisas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.